أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kala ini Allah memilih wajah-wajah hati-hati kita untuk hadir ke Dewan Baitus Salam ini untuk mempelajari kalamnya. Moga-moga kesungguhan kesanggupan ini Allah hitung sebagai amal saleh untuk kita bawa bertemu dengannya, dan dengannya kita berharap Allah ridha dan memasukkan kita ke dalam jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang diketahui, saya baru sahaja sampai daripada Negeri Sembilan. Tadi menghadiri salat jenazah dan juga menanam ataupun ke majlis pengkebumian sahabat saya Ustaz Zaki Mastam rahimahullah wa ghafarallahu lah. Semoga Allah Azza wa Jalla ampunkan dosanya dan Allah Ta'ala tempatkan beliau bersama dengan orang-orang yang saleh di negeri akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana beliau juga pernah hidup, maka hari ini beliau telah Allah Ta'ala wafatkan. Samalah sebagaimana kita pun pernah hidup sampai satu waktu kita akan wafat. Di sana ada sebuah penyair, dia telah berkata, fama aqrabul qasiya minad dani, katanya tidaklah aku dapati urusan orang tersebut dengan urusan kalian tempohnya panjang. Mereka pun telah meninggal dunia, kita pun akan meninggal dunia. Jadi kita kena selalu muhasabah sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian senantiasa muhasabah diri kalian sebelum sampai kalian dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap keletihan ini, kepenatan ini Allah Ta'ala hitung sebagai amal-amal yang Allah Ta'ala ridha, dan kita berharap Allah sandingkan kita beramai-ramai dalam jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Taib, insya-Allah hari ini kita akan sambung pada muka surat 88 dalam kitab Tajwid Al-Quran Al-Karim, yang mana pada pertemuan yang sudah kita telah pun tamat dan khatam berkenaan dengan bab waqaf. Bab waqaf yang bererti bab berhenti. Namun waqaf itu selain maknanya dari sudut bahasa adalah berhenti, dari sudut istilah dia adalah berhenti dengan memberhentikan nafas. Kena buang nafas dan juga menarik nafas yang baru untuk menyambung bacaan yang berikutnya. Adapun malam hari ini kita akan menyambung tajuk besar yang baru pada muka surat 88, iaitu Al-Ibtida'. Al-Ibtida' ini menurut bahasa adalah permulaan. Sebab tu kalau siapa yang pernah pergi Mekah, bila dia nak pergi buat tawaf, dia akan dapat lihat dekat di antara Hajarul Aswad dengan ada satu lampu hijau. Maka di situ ditulis Mabadi'ut Tawaf, tempat permulaan untuk tawaf. Jadi once kita tengok, kita nak pergi cium Hajarul Aswad tak boleh, manusia ramai, dan kita lihat ada lampu hijau dekat situ, dia tulis Mabadi', tempat bermulanya tawaf. So ibtida', bada'a, yubdi'u, ibtidaan. So kita dapat lihat dekat sini. Menurut bahasa dia adalah permulaan, tempat mula. Menurut istilah, memulakan bacaan setelah tamat, mengakhiri bacaan atau baru hendak memulakan bacaan Al-Quran. Ulang sekali lagi, memulakan bacaan setelah tamat ataupun mengakhiri bacaan atau baru hendak memulakan bacaan Al-Quran. Biasanya memulakan bacaan dari awal surah ataupun awal ayat, atau menyambung bacaan setelah memberhentikan bacaan untuk nafas, sama ada di akhir ayat ataupun di pertengahan ayat. Makna katanya once kita nak mula kembali, itu dipanggil ibtida'. Satunya kita nak start dengan awal surah, itu pun dipanggil ibtida'. Ataupun kita telah pun membaca beberapa ayat Al-Quran sampai suatu nafas, sampai suatu waktu nafas kita pun berhenti sebab tak cukup nafas. Once kita berhenti tu dia dipanggil waqaf, dan saat kita nak mulakan kembali dia dipanggil ibtida'. So maksudnya ibtida' tak hanya bermula di awal surah, boleh jadi di pertengahan ayat. Baik, settle. Jom kita lihat pada pembahagiannya. Ibtida' terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ibtida' jaiz. So bila kita sebut jaiz, maksud dia harus.
Apa yang harus? Memulakan bacaan dari rangkai kata yang sempurna, makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Kita sebut sama-sama. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Sebut. Innallaha qawiyyun aziz. Jadi maksudnya apa dekat sini? Kalau kita dapat lihat, Imam Ibnul Jazari berkata dalam kitab dia An-Nashr, setiap yang harus berhenti bacaan di atasnya harus memulakan bacaan dengan selepasnya. Maksudnya apa? Once kita baca Al-Quran, kita jumpa satu-satu ayat, di dalamnya ada huruf jim. Maksudnya harus berhenti dekat situ. Dan apa yang harus lagi? Harus memulakan terus selepas daripada itu. Faham? Tak payah nak tarik balik. Ana wa rusuli innallah, tak payah. So once kita berhenti dekat ana wa rusuli, so kita dianjurkan untuk memulakan terus selepas jim tersebut. Innallaha qawiyyun aziz. Okey, ada siapa tak faham? Jelas tak? So once kita nak berhenti, kita nampak ada huruf jim, maksud dia apa? Syarul? Jaiz. Bila disebut jaiz, maksud dia harus. Apa yang harus dilakukan? Harus berhenti dekat situ, harus memulakan selepas daripada tu. Jelas? Okey. Kita pergi kepada yang kedua pula, ibtidak qabih. Cuba sebut. Kadang-kala kita tengok ejaan dalam bahasa Melayu kan. I-B-T-I-D-A ada apostrofi kat atas tu, betul? Kalau salah baca dia jadi ibtidak. Kan? So yang jadi bid'ah. Bid'ah tu ibtidak. So dekat sini bukan bid'ah, yang ni ibtidak, dia mati dengan huruf hamzah. Sebab tu saya ajak ikut sama-sama. Cara sebut dia ibtidak dan dia bukan ibtidak. Itu yang masuk dalam hadis mani bertada'a bid'atan tu. Barang siapa yang melakukan satu-satu bid'ah. So yang ni bukan bid'ah, yang ni permulaan. So ejaan dia pakai huruf hamzah, bukan pakai huruf ain. Okey, jelas. Bagus. Jadi ibtidak qabih ni maksud dia permulaan yang tak elok. Memulakan bacaan dari rangkai kata yang tidak sempurna maknanya seperti merosak ataupun menimbulkan keraguan terhadap maksud ayat. Kerana makna dan lafaznya masih terikat dengan rangkai kata sebelumnya atau membawa makna yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, once kita baca Quran, bukan semata-mata target nak khatam. Bukan kita berbangga dan berbahagia dengan hashtag dan 30 juzuk tu. Boleh faham? Yang kita kejar adalah bacaan Al-Quran yang berkualiti, yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sebab itu, bila Nabi pesan kepada Mu'adz bin Jabal, dan saya kira pesanan itu Nabi bagi isyarat betul-betul. Jaga apa benda yang Nabi pesan kat Mu'adz bin Jabal. Satu hari Mu'adz bin Jabal naik kuda ataupun tunggangan dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi pun berkata, Ya Mu'adz ibn Jabal. Nabi panggil nama dia. Apa dia sebut? Labbaika ya Rasulullah. Aku menyahut panggilanmu wahai Rasul. Kita biasa dengar labbaik ni masih nak pergi buat umrah ataupun pergi buat haji kan. So sebenarnya untuk penduduk Mekah, dia tak macam penduduk Madinah ataupun di tempat lain. Kalau kita panggil Bunyamin, maka di tempat lain dia akan sebut hadir. Maksudnya aku datang. Ataupun na'am, ya aku di sini. Tapi kalau penduduk Mekah biasanya dia akan sebut labbaik. Dalam kelas, kalau kita ambil satu-satu kehadiran, mahadir, labbaik. Hasri, labbaik. So kalau kita panggil syahir, dia sebut hadir. Dia bukan orang Mekah. Dia bukan orang Mekah. Okey. Sekebiasaannya macam tu. Orang penduduk satu-satu tempat tu kalau dekat Mekah dia sebut labbaik. Jadi Nabi panggil ya Mu'adz bin Jabal. Dia pun sebut labbaik ya Rasulullah. Aku menyahut panggilanmu wahai Rasul. Okey. Kemudian Nabi kata, wallahi innilah uhibbuka, demi Allah aku sayang dan cinta sangat kepada engkau wahai Mu'adz. Jadi Mu'adz pun rasa nak tahu kenapa tiba-tiba Nabi bersumpah dan Nabi bagi tahu aku sangat cinta dan sayang kepada engkau. Maka rupa-rupanya Nabi nak pesan, fala tada'anna fi kulli duburin minas salah. Tolong jangan tinggalkan doa ini setiap kali engkau berada di penghujung solat. Apa doa tersebut? Allahumma, cuba sebut. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Dan saya kira semua di kalangan kita hafal dah doa ni. Hasri hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa? Sahih, Ustaz KA. Ustaz KA bagi. Oh, bersanad dah ni. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Hayyakumullah. Dah putus dah? Belum. Baik, jadi doa tersebut maksud dia apa? Ya Allah, ya Tuhanku, a'inni, bantulah aku untuk apa? Senantiasa dapat mampu berzikir kepada Engkau, sentiasa dapat bersyukur kepada Engkau, dan bantulah kami untuk memperbaiki mutu amalan kami, mutu amal-amal soleh kami. Maka dengan permohonan itu, permohonan kita yang tulus ikhlas, maka malam hari ini Allah Ta'ala jawab permintaan kita. Allah hadirkan kita ke kelas Al-Quran. Sebab poin utama kita datang bukan nak khatam. Bukan nak cepat-cepat aku beli buku ni supaya habislah segera buku ni. Dan aku boleh cerita kepada manusia aku dah khatam, dah baca buku ni. Bukan itu tujuan kita. Barang siapa buat perangai macam tu, Nabi kata, faman fa'ala dzalika fannaru fannar. Siapa buat perangai pelik-pelik macam tu, neraka lebih layak untuk dia. Siapa dia orang yang perangai pelik-pelik tu? Nabi kata, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Orang yang mana dia habis sahaja dapat ilmu, dia bangga dengan alim ulama. Aku dah khatam ke, aku dah habis baca ke. Jangan bangga. Dan yang kedua, litumaru bihis sufaha. Orang yang menjengkelkan orang-orang bodoh di kalangan dia. Alah, kau nak tak SMA lebih lah. Aku datang kelas lah, kau tak datang kelas lah. Aku mesti lebih tahu daripada kau. So, dia menjengkelkan orang-orang jahil di sekeliling dia. Dan yang ketiga, Nabi kata, jangan kau pergi menuntut ilmu, takhayyaru bihil majalis. Kau nak bagi tahu dalam ramai-ramai kita, akulah yang paling bagus dan akulah yang paling pandai. So kita datang bukan nak cerita kita ni paling bagus bacaan Quran. Kita masing-masing nak berkongsi dan juga mendapatkan input. Maka dengan itu kita berharap pelajaran berkenaan dengan ibtidak ni dapat menyuntik sesuatu dalam hati kita. Sebab ada ibtidak yang qabih. Maksud qabih tadi apa? Buruk. Sebagai contoh, kalau kita dapat lihat dekat sini, kita sebut sama-sama sekali sahajalah. Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sebut. Jadi kalau saya kira lah, kita semua tak hafal Quran sekalipun, kalau mata kita pandang je ayat ini, kita akan dapat rasa sesuatu. Maksud dia tak betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dia tak betul. Sebab maksud dia apa? Sesungguhnya Allah itu siapa? Dia adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Betul ke tak betul? Syirik tak tambah-tambah kita pula asyik dia ulang je. Innallaha huwal masih. Innallah. Nampak tak? Jadi orang kata, alah biarlah dia sedang baca Quran. Biar apa benda ya? Faham tak? Sebab tu bacaan Al-Quran yang berkualiti bukan pada suara yang merdu. Akan tetapi pada pemahaman dekat mana kena berhenti, dekat mana kena faham? Banyak ayat dalam Quran yang kita dah baca itu hari. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Ingat kita baca itu hari. Tiba-tiba dia ulang kat situ je. Innallaha faqir. Sesungguhnya Allah miskin. Sesungguhnya Allah faqir. Sesungguhnya Allah miskin. Allah miskin ke kaya? Kaya lah. Dah kita bagi kat situ, kita pun kata, alah ustaz, nafas saya sampai kat situ, so saya nak mula kat situ lah. So itu kita panggil ibtidak qabih. Boleh? So dia merosak makna. So jangan jadi macam tu lah. Kita dah mai mengaji dekat Baitul Salam ni, kita dah mengaji kat tempat lain. Jangan jadikan kita qari yang tak ada ilmu dekat mana nak kena waqaf, dekat mana nak kena ibtidak. Okay, settle. Ditegah memulakan bacaan daripada sebahagian percakapan ayat ini, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibni Maryam, dan meninggalkan bahagian awal sebelumnya kerana bahagian awal ayat menerangkan kekufuran, kufur bagi mereka yang mengatakan sedemikian. Sesungguhnya telah kafirlah mereka yang telah berkata sesungguhnya Allah adalah Masih ibnu Maryam. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat ke-72. Jadi ayat asal dia adalah laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Tu ayat asal dia. Kita pun kata kenapa aku tak sampai? Laqad kafara alladzina qalu. Mana aku nak sambung balik ni? Dia pun berdai. Innallaha huwal masalah. Nampak tak? Jadi jangan, sebab tu kita kena mai.
Dan sebab tu juga kita kena belajar sesuatu. Tak semua yang kita kata, aku nak mulakan bacaan, boleh kita mulakan. Sebab takut-takut, maknanya merosak. Dan kalau kita yang dah belajar pada malam hari ni, kena sebarkan. Kalau kita dengar anak ke, kawan ke, jiran ke dia baca ayat-ayat macam ni kan. So kita nak kena betulkan. Kalau betul ayat dia tak payah betulkanlah, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah bagi rezeki kepada sesiapa tanpa hisab. Okeylah, tak payah nak baiki. Kan? Tapi kalau kita dengar begini, innallaha huwal masih ibnu Maryam, kita kata Allah bukan manusia, Allah bukan al-Masih ibnu Maryam. Kenapa itu? Quran. Barakallahu fiik. Baik, jadi selesailah kita punya perbincangan berkenaan dengan wakaf dan juga ibtidah. Okey, jadi kita berhenti kat sinilah untuk buku tajwid kita. Tak payah ambil banyak-banyak untuk input berkenaan dengan tajwid Al-Quranul Karim. Cukup kita dah bahas berkenaan dengan wakaf pada pertemuan sudah, dan malam hari ini kita cerita tentang ibtidah. Dan ibtidah ada berapa bahagian, Bun? Syarul, ibtidah maksud dia apa? Kalau khatam maksud dia apa? Habis. Kalau ibtidah, senanglah. Saja je, tak payah buka buku kan. Bagi kata lawan sahaja. So ibtidah terbahagi kepada dua. Satunya ibtidah jaiz, yang kedua ibtidah bukan qabih. Kalau qabih itu rujuk kepada orang. Qabih. Ala wazan fa'il, bukan ala wazan fa'il. Boleh? Gitu, wallahu taala a'lam. Baik, jom kita sambung pada bacaan Al-Quranul Karim. Hari ini kita sambung pada muka apa saya? Saya tanda kot. 74 ayat 183, betul? Tengok ayat atas sekali itu kan kita sebut tadi kan. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallah. Dia berhenti kat situ. Contohlah. So dia tarik balik kat mana? Sepatutnya dia tarik balik alladzina qalu ataupun qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah miskin, kamilah yang kaya. So tak betul lah ayat tu. Bukan ayat ni tak betul. Cara mula bacaan tak betul. Kalau kita tarik daripada innallaha faqir. Sebenarnya Allah Ta'ala maha kaya. Baik. Jadi malam hari ini kita akan sambung pada bacaan ayat 183 pada muka surat 74 dalam surah Ali Imran. Bacalah Al-Quran ini dengan hati dan jangan baca ianya dengan nafsu. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kebaikan atas kesanggupan kita hadir dan juga mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
Kita cuba baca satu ayat ni dulu, insya-Allah kalau ada waktu kita sambung lagi ayat yang berikutnya. Taib, kita minta 80 dulu insya-Allah. Baik, barakallahu fi. Jadi setiap orang dah baca ya. Jadi kita tadabbur isinya. Saya baca sekali imbas terlebih dahulu, kemudian kita ambil manfaat daripada isi tersebut. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Ayat ini Allah Azza wa Jalla nak cerita tentang perangai orang-orang Yahudi, sebahagian di kalangan mereka yang di awalnya Allah Ta'ala cerita mereka punya sifat melampau tu sampai sebut Allah ni miskin, mereka kaya. Tengok ayat atas kali tu, mereka kata apa? Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Dan ucapan-ucapan itu pada hari ini pun ramai je di kalangan kita sebut. Aku tak semayang pun aku kaya aja. Aku tak puasa pun aku sihat aja pun. Aku tak bagi sedekah pun harta aku bersepah-sepah melambat-lambat aja pun. So seolah-olah dia nak bagi isyarat innallaha faqir nahnu aghniya. Kami tak berhajat pada Allah. Bahkan kami ada duit sendiri, kami ada kesihatan sendiri. Maka ucapannya Allah kata sanaktubu ma qalu, kami catat. Bukan kami buat biar sahaja. Wa qatlahumul anbiya, dan disebabkan mereka ni ada satu perangai suka bunuh para nabi. Wa naqulu dzuqu azabal harik, mereka bunuh para nabi tanpa alasan yang kukuh, maka kami pun sebut pula satu hari nanti kepada mereka dzuqu azabal harik, rasakanlah azab yang membakar, azab yang pedih membakar. Mengapa hal tersebut berlaku? Allah Ta'ala tak pernah menzalimi kita. Allah kata dzalika bima qaddamat aydikum, ini semua disebabkan tangan kamu sendiri, usaha kamu sendiri. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tak pernah melakukan kezaliman atas mana-mana hamba. Yang kita dah syarah minggu lepas, dia beriman ke dia tak beriman ke, Allah Ta'ala tak pernah menzalimi. Baik. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi alladzina qalu, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi itu ada yang mengatakan innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasul. Ini ucapan kurang ajar dan juga ucapan yang mana mereka ni cipta reka sendiri. Kita dah sebut Yahudi di antara umat yang banyak songeh. Dia bila sampai suatu ayat yang Allah Ta'ala perintahkan tak kena dengan jiwa dan emosi mereka, apa mereka buat? Mereka akan buang ayat tersebut dan mereka akan gantikan ayat yang lain. Di antara ayat yang lain yang mereka sebut-sebutkan adalah innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kami supaya alla nu'mina li rasul, tak payahlah kalian beriman kepada seorang rasul, iaitu siapa? Nabi Muhammad, hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar, sampai-sampai dialah Allah yang mendatangkan satu orang yang dikorbankan dengan dimakan oleh api. Benda tu dah berlaku ke belum? Sebelum kedatangan Nabi. Dah. Siapa yang dah kena makan dengan Nabi? Nabi Ibrahim. Maknanya katanya Allah Azza wa Jalla ataupun orang Yahudi dia bagi alasan. Mereka kata tak payah beriman sampai-sampai datang nanti satu korban yang dibakar dengan api. Maka katanya, kata Allah Ta'ala, qul, sebutlah wahai Muhammad kepada mereka, qad ja'akum rusul. Tadi dekat atas rasul, dekat sini rusul. Kalau rasul, seorang rasul, dan ayat itu biasanya kembali kepada Nabi Muhammad. Rasul dalam Quran mesti balik kepada Nabi. Tapi kalau rusul maknanya ramai, jamak-jamak. Kan? Jadi katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, telah datang kepada kalian rusul-rusul, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi sebelum lepas tu lah Ishaq wa Yaqub, anak-anak cucu Nabi Yaqub, Israel ni kan. Semua dah. Musa, Isa, semua bawa keterangan-keterangan. Wabillazi qultum, begitu juga dengan apa yang kalian sebut-sebutkan.
Mereka nak apa? Seorang yang dimakan oleh api. Semua dah Allah dah sebut dah sebenarnya dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, semua dah ada cerita ni dah. Falima qataltumuhum, tapi kenapa juga kamu tetap pergi bunuh depa tu, iaitu para rasul. Ini menjadi kebiasaan bagi Yahudi dan juga Nasrani yang tak beriman. Maka kata Allah Ta'ala, kenapa kamu bunuh depa juga? In kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi memang dalam rentetan sejarah memang akan ada umat manusia yang saat dihidang dan disajikan dengan dalil pun tetap tak akan pernah beriman. Ini Allah dah cerita dah. Sebab tu dalam Quran kita kena belajar berkenaan dengan cerita umat-umat terdahulu. Supaya kita yang berada pada ketika ini pun kita belajar erti lapang dada. Kita dah syarah, sudah. Sebab tugas kita bukan nak provoke. Tugas kita, wa ma'alaika illal balagh. Tugas engkau hanya menyampaikan. Dah mereka nak dengar, dengar. Mereka tak nak dengar, hati kita dan hati mereka semua digenggam oleh siapa? Allah yang takbir hati kita. Dah. Jadi bila baca ayat macam ni kita pun lapang dada. Memang kita pencinta kebenaran. Dan kebenaran kita semua sedia maklum ada dalam Quran dan juga sunnah. Dan once kita dah tunjukkan Quran, kita dah tunjukkan dalil sunnah, tetap juga tak ada orang nak ikut. Tinggalkanlah. Nak sedih-sedih buat apa kan? Nak buat ayat-ayat, yalah, dengarkanlah, semua tak payahlah. Payah, orang tak nak dengar dah. Yang penting kita tahu kita duduk atas jalan Quran dan jalan sunnah. Ibn Mas'ud kata apa? Al-jamaah itu adalah engkau bersendirian, engkau berada di atas jalan kebenaran walaupun engkau berada dalam bersendirian ataupun kesorangan. Relax je lah. Bukan masalah relax tu relax duduk tidur. Tak, maksudnya kita dah sampaikan, khalas, kita ada audiens lain kita nak pergi pula. Kita ada tempat lain pula matlamat kita nak ajak orang supaya kembali kepada Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Okay, kita berhenti kat sini insya-Allah. Kita sambung pada pertemuan akan datang. Dan kita salat jamaah insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.